Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazli bin Zulkifli. Termometrik D2019-2091-908. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan implikasi ke atas individu yang lemah psikologi sukan. Psikologi sukan merupakan satu pokok perbincangan dan persoalan dalam sukan yang cukup menarik serta mendapat perhatian umum. George 1998 merumuskan bahawa psikologi sukan merupakan satu bidang yang luas dan terbuka sehingga ia memudahkan orang awam dan peminat sukan memberikan komen berkaitan psikologi sukan. Psikologi sukan juga merupakan proses memilih dan memotivasikan atlet supaya atlet tersebut boleh bersaing atas usaha dan keupayaannya sendiri. Tambahan pula, psikologi sukan juga menjurus kepada psycho-out, lawan. Proses ini dapat mengurangkan atau menangani tekanan yang dihadapi oleh atlet. Psikologi sukan juga dapat mencegah penggunaan dadah di kalangan atlet serta membina strategi berpasukan dan menerapkan pembelajaran kemahiran atlet. Selain itu, terdapat sesetengah individu yang mengalami masalah dalam psikologi sukan. Permasalahannya ialah terdapat individu yang lemah psikologi sukan. Sekiranya seseorang lemah dalam psikologi sukan, ia akan mempengaruhi mutu pemain ataupun performance dia akan mengalami kecacatan atau merudum. Hal ini demikian kerana bila atlet lemah psikologi sukan akan memberikan kesan atau implikasi ke atas dirinya sendiri. Sebagai contoh, implikasi ke atas individu yang lemah psikologi sukan ialah mengalami kebimbangan, kurang keyakinan, kemerosotan prestasi dan lemah semangat. Poin yang pertama adalah kebimbangan. Masalah kebimbangan semasa menghadapi pertandingan dan melakukan aktiviti sukan sering mengganggu perasaan atlet-atlet. Perasaan bimbang ini berlaku kepada semua atlet tanpa mengira usia dan tahap kemahiran. Kebimbangan merupakan satu elemen yang sering menggugat prestasi individu dalam sukan. Sebagai contoh, kegagalan melakukan tindakan yang sepatutnya dilakukan di saat-saat genting sering menjadi penyebab kepada kesalahan pemain atau pasukan tersebut. Kegagalan melakukan tindakan yang tepat ini berkemungkinan besar berpunca dari tekanan serta peningkatan tahap kebimbangan sehingga menyebabkan individu yang berkenaan tidak mampu memberikan tumpuan serta berfikiran baik sebelum membuat sesuatu keputusan. Kesannya, tindakan yang dibuat semasa dalam keadaan tekanan sering kali memakan diri. Poin yang kedua adalah kurang keyakinan. Individu yang lemah psikologi sukan sering mengalami masalah kurang keyakinan semasa melakukan aktiviti sukan dan juga semasa berlangsungnya pertandingan. Sikap kurang keyakinan dalam diri boleh membuatkan kita jauh ketinggalan daripada orang lain. Hal ini demikian kerana keyakinan dalam diri merupakan pembakar semangat untuk kita lakukan setiap perkara, tidak kira dalam sukan maupun sebaliknya. Justru itu, jika seseorang individu atau atlet tidak mempunyai keyakinan yang tinggi dalam diri, apa jua sukan yang diceburi tidak akan terlihat keberhasilannya. Sebagai contoh, seorang pemain bola jaring kurang keyakinan dalam dirinya. Sudah pasti pemain tersebut tidak dapat menjaringkan sebarang bola kerana terlalu takut dan merasakan bola tersebut tidak dapat dijaringkan. Contoh kedua pula ialah pemain bola sepak ingin mengambil sepakan penalti. Disebabkan keyakinan dalam dirinya tidak capai tahap, dia membuat kesilapan dan bola yang diambil penalti itu tidak dapat menjaringkan gol. Implikasi ke atas individu yang lemah psikologi sukan yang seterusnya ialah kemerosotan prestasi. Kemerosotan prestasi merupakan elemen yang paling tidak disetujui oleh semua atlet dan jurulatih.
Ianya kerana prestasi adalah salah satu elemen yang penting dalam diri setiap atlet yang menceburi apa jua sukan. Hal ini demikian kerana dengan kemerosotan prestasi ini akan membawa kepada sesuatu yang negatif kepada diri sendiri dan pasukan. Selain itu, kemerosotan prestasi juga boleh disebabkan oleh persekitaran maupun gangguan dari segi emosi, fizikal dan emosi. Sebagai contoh, penyokong pihak lawan melontarkan kata-kata negatif kepada atlet. Dengan itu, atlet perlu sentiasa berada dalam keadaan bersedia ataupun tenang dan stabil. Kesimpulannya, sebagai seorang atlet, prestasi yang baik perlu diberikan keutamaan dalam apa jua jenis sukan yang diceburi. Poin yang terakhir adalah lemah semangat. Setiap sukan yang disertai atau diceburi memerlukan semangat dan jati diri yang tinggi agar berjaya membuahkan hasil. Jika salah seorang pemain tidak mempunyai semangat dalam sesuatu perlawanan, mana mungkin pasukan tersebut dapat bersatu dan sama-sama mencapai kejayaan yang diingini. Tambahan pula, sekiranya atlet lemah semangat, prestasinya tidak akan sama seperti biasa, yang selalunya melakukan yang terbaik. Tetapi, disebabkan semangatnya yang lemah, prestasinya makin lama makin teruk. Hal ini demikian kerana semangatnya ada pada diri merupakan kunci kejayaan pada sesebuah pasukan. Kesimpulannya, daripada keseluruhan tajuk yang bertajuk implikasi ke atas individu yang lemah psikologi sukan adalah kesimpulannya sekiranya individu tersebut mempunyai psikologi sukan yang lemah akan memberikan impak yang negatif kepada dirinya. Hal ini demikian kerana apabila melakukan sesuatu sukan atau permainan individu yang lemah psikologi sukan akan cenderung berfikiran negatif daripada positif. Dengan ini akan terjadinya perkara yang tidak diingini. Oleh itu, psikologi sukan harus dididik kepada semua atlet, tidak kira sukan yang diceburi. Ianya kerana psikologi sukan merangkumi kesemua sukan dan tidak memilih sukan yang layak sahaja untuk mempelajari tentang psikologi sukan ini. Selain itu, dengan adanya psikologi sukan yang baik dalam diri, ia dapat membantu individu supaya lebih bersedia dalam apa jua sukan yang dijalankan dan juga individu tersebut akan berani melakukan sesuatu di luar jangkaannya sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Fazli bin Zulkifli.